Sejarah hidup menyayat hati aktor Ahmad Nisfu. Seniman Ahmad Nisfu, antara aktor jalan ampas yang cukup kita kenali, sedari kecil lagi kerana beliau banyak membintangi filem-filem Tan Sri P. Ramlee. Tapi apa sebab paling utama kenapa orang mengingati beliau? Kerana watak-watak lakonannya yang sangat berkesan, dengan dialog yang cukup bersahaja dan mengelikan hati. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Petikan dialog Aziz lakonan Aziz Sattar cukup melekat dalam kepala kita melalui filem Seniman Bujang Lapuk. Ucapan yang ditujukan kepada Tuan Director lakonan Ahmad Nisfu benar-benar buat kita ketawa terbahak-bahak. Seniman Ahmad Nisfu meninggal dalam serba kedai fan dan sebatang kara, menurut arwah Nurizan bekas isteri kepada P. Ramlee. Dalam satu rancangan TV, Ahmad Nisfu merupakan antara teman rapat kepada P. Ramlee. Buktinya cukup nyata apabila sewaktu kemeriahan studio Jalan Ampas dahulu, setiap filem arahan P. Ramlee, Ahmad Nisfu boleh dikatakan kerap terlibat sama dan memegang watak agak besar. Gelaran Pak Besar juga telah diberikan kepada Ahmad Nisfu oleh P. Ramlee kerana lubang hidung Ahmad Nisfu yang besar. Beliau pelakon yang berasal dari Tanjung Takong, Pulau Pinang ini pada awalnya ialah seorang pelakon bangsawan dan telah dilamar oleh Shaw Brothers untuk terlibat sama dalam produksi sebagai pelakon filem. Dari situlah bermulanya kerjaya Ahmad Nisfu sebagai pelakon filem. Walaupun hanya memegang watak pembantu, Ahmad Nisfu seorang yang sentiasa bersyukur walaupun upah yang diterimanya adalah terlalu kecil. Hakikatnya, wang gaji yang diperolehi digunakan untuk menyara dirinya seorang kerana Ahmad Nisfu hidup sebatang kara, tiada isteri, saudara mara atau keluarga ketika di Singapura. Aktiviti sosial Ahmad Nisfu hanyalah dengan beramal ibadat di masjid di kawasan tempat tinggal beliau dan juga di sekitar studio Jalan Ampas. Ahmad Nisfu seorang yang pandai mengaji Al-Quran. Beliau juga merupakan seorang bilal masjid di tempat beliau menetap dahulu. Hilang punca mata pencarian hidup, sehinggalah penutupan studio Jalan Ampas, Ahmad Nisfu telah mendedikasikan titik peluhnya dalam dunia lakonan filem-filem Melayu. Namun selepas penutupan studio Jalan Ampas, Ahmad Nisfu mula hilang punca mata pencarian hidup. Filem Puaka antara filem-filem terakhir lakonan beliau, Di Kubu Perang atau Pillbox seperti inilah Ahmad Nisfu meninggal dunia. Beliau meneruskan hidup dengan bantuan ihsan dari orang ramai, disebabkan tiada lagi punca rezeki tambahan pula usia yang sudah tua. Ahmad Nisfu hidup dengan bantuan ihsan dari orang ramai. Kerana tiada pendapatan juga, Ahmad Nisfu memilih untuk tinggal di Kubu Perang atau Pillbox di Jalan Labu. Di situ jugalah tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, di dalam keadaan yang sungguh daif, keseorangan tanpa saudara mara mahupun ahli keluarga. Pernah menjadi imam untuk seketika, setelah tidak bermain wayang lagi, Ahmad Nisfu sering berada di kedai kopi di persimpangan Jociat, Geylang Road dan Chenji Road. Di kedai kopi itu juga dulunya tempat pelakon tambahan, Shaw Brothers dan Cathay berkumpul. Dari situlah mereka diambil menjadi Pak Pacak dengan gaji $5 sehari. Selain meluangkan masa di situ, beliau juga sering ke seberang jalan untuk menikmati sup kambing kegemarannya. Kedai sup itu terletak di lorong masuk ke restoran Osman Ghani yang terkenal di Geylang Serai dengan kari ikan dan dalca rusuk kambing. Ahmad Nisfu juga pernah menjadi imam di Masjid Onan Road, mungkin kerana keuzuran beliau tak lama menjadi imam di situ. Kerana usia tua, dia hidup berteduh di Kubu Perang di Jalan Labu tidak jauh dari Masjid Aminah di Jalan Nanas of Geylang Serai. Lama dia tinggal bersendirian di situ dan menerima ihsan orang kampung antara filem-filem lakonan Allahyarham. Nujum Pak Belalang, Musang Berjanggut, Pendekar Bujang Lapuk, Antara Dua Darjat, Seniman Bujang Lapuk, Ibu Mertuaku, Laila Majnun, Siti Muslihat, Tun Fatimah, Nasib Si Labu-Labi, 3 Abdul, Madu 3, 2x5, Bunga Tanjung, Ego Go 67, filem Puaka, dan Mat Karungguni. Setelah membaca kisah menyayat hati nasib seniman-seniman filem Melayu, filem-filem itulah harta yang mereka tinggalkan untuk kita. Mereka tidak meninggal dengan kemewahan harta benda, tapi mereka meninggal dengan hasil khazanah seni lakonan yang bermutu, yang terus dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Bagi seniman agung P. Ramlee,
Ahmad Nisfu adalah satu di antara 3 seniman yang ia kagumi. Bahkan, cerita Ibu Mertuaku yang diarahkan oleh P. Ramlee adalah karangan seniman Ahmad Nisfu sendiri. Setelah berlakon lebih dari 30 tahun lamanya, filem Jahanam terbitan Cathay Keris adalah filem terakhir bagi seniman yang akrab disapa Pak Besar ini. Seniman Ahmad Nisfu meninggal dunia pada tahun 1970-an di usia 70 tahun. Al-Fatihah. Tahukah anda siapa bintang filem Jalan Ampas yang sangat dihormati oleh P. Ramlee dan beliau anggap sebagai seniman terbaik? Pelakon dan pengarah legenda, Saleh Ghani menceritakan, pernah suatu hari P. Ramlee bertanya kepada saya, "Petik terbalik Saleh, siapakah di antara pelakon-pelakon yang benar-benar boleh diberi gelaran seniman atau pelakon filem?" Pertanyaan itu membuatkan saya berfikir sejenak. Tetapi dalam fikiran dan ingatan saya, memanglah hendak mengatakan tokoh itu ialah beliau sendiri. Tetapi saya tak berani mengeluarkan jawapan itu. Sebaliknya saya bertanya pula pendapatnya sendiri. Dengan tersenyum P. Ramlee menjawab bahawa pelakon yang terbaik ialah Ahmad Nisfu. Sekali lagi saya menjadi hairan dan terdiam. Memandangkan keadaan saya yang masih sangsi dengan jawapan itu, P. Ramlee menyambung. Cuba tengok Ahmad Nisfu sebagai manusia biasa, kalau berjalan tunduk dan membongkok, tetapi kalau dia berlagak sebagai seorang pelakon, perwatakannya, dia terus berubah. Kalau dia berlakon sebagai orang kaya, beliau dapat menggayakan aksinya sebagai orang kaya. Demikianlah juga kalau dia berlakon sebagai orang sombong, bodoh dan lain-lain lagi. Beliau dapat menjayakan karakternya tanpa kekok dan sumbang. Beliau adalah pelakon yang serba boleh, kata P. Ramlee. Allahyarham Ahmad Nisfu lahir pada 1902 di Medan, Indonesia tetapi dibesarkan di Kampung Makam, Tanjung Tokong, Pulau Pinang. Dalam kalangan warga Jalan Ampas, Ahmad Nisfu digelar Pak Besar kerana memiliki hidung yang besar. Selain itu beliau juga diberi nama julukan petik terbalik Tuan Direktor Ahmad Nisfu, iaitu nama watak yang dilakonkannya dalam filem Seniman Bujang Lapuk. Ahmad Nisfu hanya tahu menulis dan membaca dalam tulisan Jawi sahaja. Namun demikian Ahmad Nisfu banyak menyumbang idea kepada P. Ramlee. Antaranya ialah filem Ibu Mertuaku, 1961, yang mana skrip ditulis oleh beliau sendiri, manakala jalan cerita dan bahasanya dikelolakan oleh P. Ramlee. Ahmad Nisfu kembali ke rahmatullah pada 25 Jun 1972 di rumahnya di Jalan Kuchai, Kampung Melayu, Singapura, akibat penyakit kencing berdarah. Ketika itu beliau berusia 70 tahun. Terima kasih atas jasa bakti Allahyarham, dan semoga roh beliau ditempatkan bersama para kekasihnya di Jannah. Al-Fatihah. Sepanjang hayatnya Allahyarham Ahmad Nisfu telah berlakon lebih daripada 40 buah filem. Antara yang paling diingati ialah Seniman Bujang Lapuk, Nujum Pak Belalang, Musang Berjanggut, Pendekar Bujang Lapuk, Antara Dua Darjat, Ibu Mertuaku, Tiga Abdul, Nasib Si Labu Labi dan Laila Majnun. Watak Tengku Karim dalam filem Antara Dua Darjat, wataknya begitu berkesan, menggambarkan seorang ayah yang begitu angkuh dan sombong, mementingkan darjat dan keturunan. Era P. Ramlee ramai pelakon yang hebat-hebat, yang jadi pembantu pun setaraf baik, seperti pelakon utama. Selain itu salah satu seri dalam filem P. Ramlee, wajib ada pelakon Ahmad Nisfu. Dialog yang mereka lontarkan dalam babak lakonan, memang kita tak rasa dikecam, walaupun dia sedang mengecam oleh P. Ramlee. Watak Sang Rajuna Tapa dalam filem Deng Anom sangat saya kagumi, yang dipegang oleh Ahmad Nisfu sebagai pembesar istana yang dikhianati oleh pembesar yang lain, dan dirinya tersepit di antara kasih sayang seorang ayah pada anaknya dan ketaatan pada Sultan. Di akhir kisah dia terpaksa menjadi penderhaka bila membuka pintu istana setelah isterinya mati dibunuh dan anaknya mati dihukum sula. Itulah watak yang paling terbaik oleh seniman yang tiada tandingnya, iaitu Ahmad Nisfu.